Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Kerajaan Sarawak kini dalam usaha untuk mendapatkan lesen perbankan digital daripada Bank Negara Malaysia BNM. Perkara itu didedahkan oleh Ketua Menteri Datuk Patiki Abang Johari Tun Openg semasa ucapan penggulungan perbahasan persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Jumaat. Sarawak government is in the midst of putting up the necessary telecommunication infrastructure and facilities throughout Sarawak in part to support our digital banking and other digital initiatives. Katanya Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan beberapa syarikat teknologi terkemuka dan bank-bank runcit tempatan terbabit dalam usaha menubuhkan perbankan yang berdaya tahan, adil serta dinamik. Tambah Abang Johari lagi, Kabinet Negeri berusaha menyediakan asas yang menjurus kepada pewujudan prasarana perbankan baru tersebut yang diperlukan dalam kalangan generasi muda Sarawak bagi meraih manfaat besar yang ditawarkan oleh ekonomi digital. Like it or not, we are at a time where anyone can produce anything, anywhere, through 3D printing, where anyone can broadcast their talent globally via YouTube or buy products from China, whatever they want, via Alibaba.com or other platforms. Jelasnya, ekonomi masa kini merentasi rangkaian yang berpengaruh dan terbukti mengubah lanskap kaedah perniagaan serta penggunaan pekerjaan serta saluran komunikasi rakyat. Menurut Abang Johari, jualan semakin meningkat sama ada secara dalam talian atau platform digital berbanding menerusi premis fizikal. Pelaksanaan 600 telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak atau SMART siap dipasang secara berperingkat pada tahun 2022. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad James Jemut Masing berkata, setakat ini 202 menara telah siap menyediakan sambungan kepada kawasan luar bandar. In order to leverage on the digital economy for a quality and equitable connectivity, the Sarawak government has approved the implementation of 600 SMA rural telecommunication or smart towers. To date, 202 of these towers have been completed, providing connection to rural areas, while the remaining towers will be installed in stages by 2022. Beliau berkata demikian dalam ucapan pergulungan bagi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada Jumaat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menggariskan 7 inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, inisiatif ini diyakini mampu membina semula ekonomi domestik di semua peringkat rantaian sekaligus memberi manfaat kepada 32 juta pengguna di negara ini. Katanya daripada 708.8 juta ringgit peruntukan pembangunan keseluruhan yang diterima, 400 juta ringgit bakal dimanfaatkan bagi melaksana program penstabilan harga minyak masak. Sejumlah 200 juta ringgit diperuntukkan bagi program pengedaran barang perlu, gas cecair petroleum LPG dan community drumming. Manakala 40 juta ringgit turut diperuntukkan untuk subsidi tepung gandum dan program penyeragaman harga barang di Sabah, Sarawak serta Labuan. Selain itu, suntikan dana 20 juta ringgit kepada kempen beli barangan Malaysia KPBM bagi memastikan konsintesinya dalam mendukung daya saing ekonomi pasca pandemik COVID-19. Sebanyak 5 juta ringgit dan 3.8 juta ringgit pula masing-masing disalurkan bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta pembangunan franchise. Bertemu kembali. Meskipun negara masih bergelut melawan pandemik COVID-19, penganut Hindu tetap dapat merayakan Deepavali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sambutlah dalam suasana yang meriah namun patuhilah prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
Perdana Menteri mengajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama menghormati dan menghargai kepelbagaian yang wujud dalam negara dengan berkongsi kemeriahan perayaan Deepavali yang disambut oleh penganut agama Hindu di Malaysia. Rakyat Malaysia bertuah kerana negara kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang agama dan kaum. Setiap kaum mempunyai budaya, tradisi dan adat resam masing-masing yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai sebuah negara majmuk yang aman, harmoni dan bersatu padu. Beliau kata demikian dalam ucapannya sempena sambutan Deepavali 2020 yang disiarkan di laman Facebook rasminya pada Jumaat. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyeru rakyat Malaysia berbilang kaum agar berganding bahu menghadapi cabaran getih yang sedang dihadapi negara pada masa ini. Beliau sempat mengingatkan supaya penganut Hindu yang meraihkan sambutan ini sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan elakkan bersalaman atau berhimpun beramai-ramai. Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka menerima 6 helikopter jenis MD530G mulai Jun 2021. Perkara itu didedahkan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurutnya lagi, helikopter itu akan diterima secara berperingkat. Tanpa mendedahkan butiran lanjut, beliau berkata aset berkenaan perlu melalui proses ujian penilaian dan memenuhi kriteria aset ATM sebelum kerajaan Malaysia menerima aset tersebut. Kita telah pun mengantar pegawai kita untuk membuat uji feasibility study mengenai kemampuan helikopter yang kita beli. Dan selepas itu barulah kita akan membuat bayaran dan membawa pulang 6 helikopter tersebut. Kalau dulu kita tak boleh nak hantar pegawai kita untuk membuat uji kaji, uji pandu dan sebagainya dan kajian-kajian tentang helikopter tersebut dari segi kesesuaian dan kemampuannya kerana COVID begitu tu terlampau serius. Kita tidak membenarkan. Now kita dah benarkan selepas mereka tu dan mendapat pensijilan dan sebagainya. Selepas itu kita akan bayar dan kita jangka kita boleh bawa balik dalam masa 2-3 bulan daripada sekarang. Beliau berkata demikian dalam satu program Ruang Bicara Bernama TV pada Jumaat. Jelas beliau, sekiranya helikopter itu sesuai dijadikan aset ATM, satu lagi pasukan akan dihantar untuk melakukan proses persijilan aset ATM. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai penambahan anggota ATM, Ismail Sabri berkata kementerian sedang memohon mengenai penambahan itu kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua yang menyambut di Malaysia. Salam hormat dan jumpa lagi.